Tragedi kepala air di Bidor, 2 lemas, 2 lagi masih hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. 7 lagi pendatang tanpa izin parti yang lolos dari depo tahanan sementara imigresen Bidor berjaya diberkas semula. Ini menjadikan 98 daripada 131 parti berjaya diberkas. Ketua Polis Daerah Tapa, Superintendent Muhammad Naim Asnawi berkata mereka ditangkap di kawasan Kebun Flekra, Jalan Kancu Tapa pada pukul 3 petang tadi. Pihak polis yakin baki 31 lagi tahanan yang lolos masih berada di sekitar kawasan tersebut. Masih lagi berada di dalam kawasan Tapa dan pencarian kita masih lagi diteruskan. Seperti mana yang Datuk Seri Ketua Polis Perak umumkan pada yang lepas, mereka ini tidak mempunyai apa-apa bekalan, pakaian, tak ada makanan dan mereka tidak akan pergi jauh. Sebaliknya dia akan menjadikan kawasan yang berdekatan seperti RNR ini tempat diorang mencari makan nanti. 2 daripada tahanan yang lolos meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Menurutnya, keadaan geografi yang berbukit serta cuaca tidak menentu menyukarkan operasi mengesan tahanan berkenaan. Siasatan terhadap pasangan suami isteri yang menaiki motosikal berbahaya dan mengganggu penunggang motosikal lain di Jambatan Pulau Pinang masih diteruskan. Seorang daripadanya dikatakan pemegang kad orang kurang upaya OKU. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Khaw Kok Ching, menegaskan perbuatan mereka tetap menjadi kesalahan. Pihak polis akan merujuk kedua suspek ke hospital bagi menjalankan pemeriksaan kesihatan mental. Kedua-duanya direman selama 4 hari. 2 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tapi untuk makluman, kedua-dua yang subjek ini, yang pertama laki dan perempuan ni pernah ada rekod ugutan jenayah. 3 rekod kan? Kita ada 3 rekod ugutan jenayah. Ya. Ha? Mental setakat kita akan cek. Kita akan hantar ke di checking for the hospital side lah untuk sama ada atau tak ada. Tetapi itu viral yang kita tengok tu supaya banyak ada komen dan kita ambil tindakan based of the viral yang ada itu. Ini pula mengenai pergaduhan melibatkan lelaki warga asing di sebuah restoran makanan segera di Bukit Bintang Ahad lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata kes tersebut akan disiasat mengikut Seksyen 507A Kanun Keseksaan. Menurut beliau, lelaki berusia 33 tahun itu akan disiasat berikutan laporan polis yang dibuat pengurus restoran berkenaan. Mendakwa lelaki tersebut melakukan gangguan seksual terhadapnya. Ada 2 report. Yang pertama tu kita dah buka 147. Lebih awal kan dah tangkap dah 4-5 orang. Report terbaru ni kita akan buka bawah 507A. Harassment yang dibuat oleh pengurus PEDI tu kan. So kita akan bawa 2 kertas siasatan lah. Lelaki warga asing berkenaan direman hingga Jumaat ini, manakala 4 lelaki yang lain yang terlibat dalam pergaduhan tersebut dibebaskan dengan jaminan polis. Mahkamah Magistrate Ipoh menetapkan 21 Mac ini bagi sebutan semula kes seorang pengawal kanan polis yang didakwa membunuh seorang pelajar sekolah menengah Disember lepas. Magistrate S. Punita membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz memohon tarikh baru sementara melengkapkan dokumen. Tarikh tersebut ditetapkan bagi serahan dokumen sebelum memuktamadkan kes untuk dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Terdahulu tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak, 44 tahun, yang berpakaian jaket hitam menutup kepala dan memakai pelitup muka tiba di mahkamah dengan diiringi pihak polis kira-kira pukul 8.20 pagi. Muhammad Nazri dakwa menyebabkan kematian Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri, 17 tahun, berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati Ipoh antara pukul 12.05 tengah hari hingga 12.40 tengah hari 15 Disember lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun atau maksimum 40 tahun. Jika tidak dihukum mati, hendaklah disebat tidak kurang 12 sebatan. Seorang lagi mangsa tragedi kepala air di Sungai Kenjur, Kampung Poh Bidor ditemukan lemas malam ini. Kanak-kanak berusia 4 tahun itu ditemukan lemas pada pukul 9.50 malam tadi.
Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintendent Muhammad Naim Asnawi, mangsa ditemukan pada jarak 600 meter dari lokasi kejadian. Berdasarkan maklumat yang terterima tadi, mangsa ditemui di tepi sungai, dia di dalam kawasan air, yang mana kaedah yang digunakan adalah kaedah selamat. Operasi SAR turut dibantu penduduk kampung. Mula-mula saya dengar dia orang kata ada bibik tu, dia pegang anak dia kena kayu tapi tu jatuh. Lepas tu saya nampak kayu tu memang melintang lah. Saya memang rasa macam ada kat bawah tu. Lepas tu saya cubalah masuk. Lepas tu saya suluh, nampak berkilat, nampak tapak kaki dia. Saya terus pergi pegang, tengok memang betul dia. Kepala dia dekat bawah, kaki dekat atas. Sementara itu, ibu saudara mangsa Aznur Radin Mustafa, 51 tahun, berkata kali terakhir dia berjumpa dengan keempat-empat mangsa pada Ahad lepas. Dalam seminggu ni, memang anak-anak dia cakap nak jumpa opah dia. 2 kali datang jumpa opah. Lepas tu tadi pun Hana tu dia balik sekolah, dia cakap hari ni dia last sekolah dia kata. Esok dia tak nak sekolah dah, dia cakap macam dia. Dia kata hari ni hari terakhir lah. Hari terakhir dia pergi sekolah, dia cakap. Di Kuantan, Pahang, seorang calon perperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 ditemukan lemas di air terjun Sungai Pandan, Pancing. Ketika kejadian, bangsa Muhammad Irfan Muhammad Syafi, 18 tahun, dipercayai sedang mandi bersama rakan-rakannya. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata, mayat bangsa ditemui pada kedalaman kira-kira 4.5 meter di air terjun terbabit pada pukul 4.06 petang tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 2.48 petang itu, bangsa dikatakan dibawa arus dan tenggelam di kawasan berhampiran air terjun berkenaan. Seramai 15 anggota dan pegawai bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Taman Tas BBP Kuantan serta BBP Pekan termasuk pasukan penyelamat di air PPDA bergegas ke lokasi sejurus menerima laporan. Mayat bangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk bedah siasat. Seorang peniaga warga emas kerugian RM132,330 akibat terpedaya dengan pelaburan Bitcoin menerusi platform dalam talian yang menjanjikan pulangan lumayan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta berkata lelaki berusia 60-an itu tertarik dengan pelaburan berkenaan selepas menerima mesej serta tawaran daripada individu dikenali sebagai Jing Yung Shu melalui Facebook Oktober lalu. Menurutnya, mangsa yang berminat telah menyertai pelaburan itu serta belajar mengenai pelaburan Bitcoin daripada individu dikenali sebagai Small Strawberry secara dalam talian. Mangsa dijanjikan mendapat keuntungan selepas 3 hingga 4 jam deposit wang pertama dilakukan dalam aplikasi DDEX. Sebanyak 22 transaksi wang telah dilakukan mangsa secara dalam talian ke 4 akaun bank yang berbeza-beza. Mangsa juga dimaklumkan hasil keuntungan pelaburan tersebut akan dibayar menggunakan dolar Amerika Syarikat. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Pelbagai barangan tiruan berjenama yang dirampas bernilai RM6.50 juta hasil 226 kes yang diselesaikan tahun lalu di Johor dilupuskan. Daripada jumlah tersebut, lebih RM567,000 berjaya dikutip. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo berkata, kesemua barangan rampasan melibatkan kesalahan mengikut Akta Perihal Dagangan 2011 dan Akta Cap Dagang 2019. So maknanya apabila telah selesai kes tu dan telah mendapat keputusan daripada mahkamah dan sebagainya, maknanya ada arahan daripada pihak berkuasa mahkamah dan sebagainya untuk ia segera dilupuskanlah, ya, di mana pada hari ini lebih kurang dan 3,000 lebih unit ini yang bernilai 200,000 ini melibatkan pelbagai jenis barangan seperti maknanya contoh pakaian, kata kasut, bag, handbag, even wayar kabel juga dan juga minyak wangi dan sebagainya.
Dua kenderaan dengan nombor pendaftaran asing ditahan dalam pemantauan dan pemeriksaan yang dijalankan di sekitar Changlun dan Bukit Kayu Hitam, Kedah. Kedua kenderaan yang dipandu seorang lelaki dan seorang wanita warga asing itu ditahan untuk siasatan lanjut. Pengarah KPDN Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin berkata mereka dipercayai melakukan transaksi belian minyak diesel melebihi satu transaksi di stesen minyak berbeza. Hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat masing-masing 50 dan 60 liter minyak diesel di dalam tangki kedua kenderaan berkenaan. Ops berpadu yang dijalankan bersama Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kedah itu memantau 7 stesen minyak di sempadan. Unit Polis Pelancong diaktifkan semula di Ibu Negara. Tumpuan khusus bagi menjaga kebajikan, keselamatan serta menerima dan memberi bantuan berkaitan aduan kes jenayah membabitkan pelancong asing di negara ini. Mereka akan ditugaskan membuat rondaan di lokasi tumpuan utama pelancong seperti Segitiga Emas, Bukit Bintang dan lokasi panas lain di pusat bandaraya. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Roslan Abdul Rahman menjelaskan perkhidmatan yang mula diperkenalkan pada 1998 dihentikan sementara ketika penularan pandemik COVID-19. Sejak beroperasi semula pada 2 Oktober lalu, hanya 33 kes jenayah membabitkan pelancong asing direkodkan. Katanya 120 anggota PDRM akan diberi kursus dan latihan khusus untuk tujuan itu. Kita nak pertingkatkan lagi dari segi bagaimana layan pelancong lah. Kita add value, kita tambahkan kebaikannya dengan memberi satu dua aspek dari segi bagaimana untuk kita nak menerima kes-kes daripada pelancong. Ini termasuk bahasa asing, psikologi, bagaimana untuk mententeramkan mereka. Inisiatif Polis Pelancongan akan diperluas ke beberapa bandaraya utama terutama di Pulau Pinang, Melaka dan Johor Bahru. 8 Rapid KL Safety Point RSP yang ditempatkan di stesen terpilih, transit aliran ringan LRT, transit aliran massa MRT dan monorail beroperasi sepenuhnya dengan peningkatan kawalan keselamatan menjelang waktu puncak. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata inisiatif itu mampu mengurangkan pelakuan jenayah di tempat awam sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna pengangkutan awam itu. Prasarana mempunyai polis bantuan yang ramai, 1,000 lebih orang, dan pada hari ini saya telah lihat dengan mata saya sendiri bagaimana keselamatan ni proses keselamatan ni dilaksanakan. Safety point ni dia selain daripada jenayah, dia juga ada aspek keselamatan lain ya. Kalau nak minta bantuan dan sebagainya, bolehlah pergi kepada safety point. Jenayah dan tu satu aspek. Sakit ke pengsan ke pun boleh pergi kepada safety point ni. Setakat ini, tahap keselamatan pengangkutan awam adalah terkawal dengan jumlah kes jenayah yang dilaporkan rendah, babitkan kes kecurian dan gangguan seksual. Heboh di media sosial kononnya nilai ringgit jatuh menjunam Isnin lalu. Turut tular, tangkap layar kadar tukaran mata wang dikeluarkan Google menunjukkan dolar Amerika naik sehingga lebih RM6. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah tidak benar. Ia turut dinafikan Bank Negara. Realitinya, julat perdagangan direkodkan pada hari berkenaan adalah antara 4.748 dengan 4.7630. Menurut satu akaun media sosial berkaitan kewangan, fungsi tukaran mata wang Google pada hari sama disyaki mengalami masalah. Isu sama turut terjadi pada beberapa lagi mata wang utama dunia. Henti sebar maklumat tidak benar. Tak perlu bersungguh jadi yang pertama kongsi cerita. Penyebaran berita palsu tidak mendatangkan faedah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Had laju di Jalan Persekutuan di seluruh negara dikurangkan 10 km sejam bermula tengah malam ini hingga 13 Februari. Penguatkuasaan itu bersempena perayaan Tahun Baru Cina hujung minggu ini.
Kementerian Kerja Raya dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu had laju di Jalan Persekutuan diturunkan kepada 80 km sejam banding 90 km sejam. Pengurangan tersebut antara langkah keselamatan dan pemantauan diambil kerajaan bagi meningkatkan keselamatan serta mengurangkan risiko kemalangan jalan raya yang sering berlaku pada musim perayaan. Kementerian berkenaan dalam tempoh sama turut menjalankan ops bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya bersempena perayaan Tahun Baru Cina Peringkat Kebangsaan 2024. Kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan jalan yang tidak kritikal akan dihentikan supaya tidak mengganggu aliran trafik sepanjang tarikh operasi kecuali kerja-kerja kecemasan. Dalam pada itu, PLAS Malaysia Berhad PLAS memberi tumpuan kepada 4 strategi khusus bagi menguruskan peningkatan jumlah kenderaan sepanjang cuti perayaan Tahun Baru Cina. Ketua Pegawai Operasi PLAS, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata, strategi itu merangkumi keselesaan pengguna, pengurusan trafik, pengagihan trafik dan komunikasi yang efisien. PLAS menjangkakan 2.1 juta kenderaan sehari akan menggunakan lebuh raya itu sepanjang sambutan perayaan berkenaan. Sehubungan itu, 450 anggota PLAS Ronda akan ditempatkan di lebuh raya bagi membuat rondaan dan memberi bantuan kepada pengguna. 1,500 kaki tangan lagi akan ditempatkan di Plaza Tol untuk memastikan kesemua 1,075 lorong beroperasi sepenuhnya. Tiada penutupan lorong akan dilaksanakan antara 5 hingga 16 Februari ini. Selain 14 lokasi tumpuan trafik akan diaktifkan pada masa dan tarikh yang ditetapkan. Langkah itu bagi membolehkan PLAS menambah kapasiti lorong di laluan-laluan terbabit untuk melancarkan pergerakan trafik. Sementara itu, orang ramai yang merancang meninggalkan kediaman sepanjang musim perayaan digalakkan mengisi borang menerusi aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP 2.0. Langkah itu bagi memastikan keselamatan harta benda mereka terjamin. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata aplikasi tersebut sudah dinaik taraf serta mesra pengguna sekaligus memudahkan perhubungan antara pihak polis dan masyarakat. Mana-mana anggota penghuni-penghuni yang akan meninggalkan rumah supaya melaporkan ketiadaan mereka sama ada di balai-balai mengisi borang atau yang lebih mudah zaman sekarang ini menggunakan volunteer smartphone VSP smartphone petrol itu lebih baik. Pihak kita nak menentukan keselamatan daripada segi premis, bangunan-bangunan perniagaan yang akan dikosongkan disebabkan cuti. Kita akan mengantar rondaan akan dibuat di kawasan-kawasan yang didapur tadi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas pelancaran Ops Selamat 21 dan perasmian VSP 2.0 di Petaling Jaya. Menurutnya lebih 6,000 anggota trafik di seluruh negara akan ditugaskan dalam Ops Selamat 21 sepanjang musim perayaan Tahun Baru Cina ini. Isu kenderaan berat dengan muatan berlebihan perlu ditangani secara bersepadu dan segera. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ini berikutan muatan berlebihan merupakan satu masalah besar dan antara penyumbang kepada kemalangan jalan raya. Ini merupakan satu masalah besar yang telah pun berlanjutan sekian lama dan antara faktor kemalangan kadang-kadang berlaku ialah overloading. Jadi overloading ini adalah satu masalah yang perlu kita tangani secara bersepadu dan penguatkuasaan akan ditambah. Menurutnya, penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berjalan seperti biasa. Operasi khas juga dilaksanakan bagi memastikan penguatkuasaan berjalan lancar dan efisien. Dalam perkembangan lain, Anthony Loke berkata kerajaan menjangkakan sektor penerbangan Malaysia terus kukuh tahun ini. Jumlah penumpang dilihat akan terus meningkat berikutan pemulihan sektor pelancongan dan pengecualian visa kepada pelancong China dan India. Justru penumpang antarabangsa untuk tahun ini disasar meningkat lebih 40%. Tahun lepas untuk penumpang-penumpang di Malaysia saja kita telah mencecah hampir 85 juta. 85 juta di mana hampir ratio-nya ialah 60-40. 60% domestic, about 40% international. Jadi kita menjangkakan tahun ini kita punya penumpang antarabangsa akan terus meningkat.
Umat Islam diseru memperbaharui azam dan mengambil iktibar daripada pengalaman Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam catatan di Facebook berkata, usaha itu bagi melonjak kebangkitan dan kemajuan bangsa. Beliau merujuk kepada peristiwa Rasulullah SAW diberi keistimewaan luar biasa ketika baginda dibawa naik ke langit untuk menerima perintah baru dari Allah. Peristiwa itu mengungkap 1001 iktibar yang dipertontonkan yang mempunyai kaitan dalam soal akidah dan akhlak seorang hamba. Katanya peristiwa itu turut terpakai dalam hal yang menggusarkan umat Islam di seluruh dunia ketika ini berhubung keganasan Israel terhadap penduduk Palestin. Umat Islam di negara ini harus mendukung segala usaha bagi memastikan keadilan ditegakkan bermula dari dalam diri hingga kepada keadilan masyarakat sejagat termasuk warga Palestin. Kerajaan Thailand dan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani BRN pada dasarnya menerima pelan komprehensif bersama ke arah keamanan JCPP yang akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Perkara itu dinyatakan fasilitator Malaysia untuk proses dialog damai di selatan Thailand, Jeneral Besara Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin. Menurutnya, pihak Thailand diwakili Panel Dialog Keamanan untuk Wilayah Sempadan Selatan Thailand PEDP menyatakan kesediaan untuk memulakan langkah perlu bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk keamanan. Ia akan dibincangkan oleh pasukan teknikal kedua-dua pihak pada bulan ini dan Mac. The bedrock of the JCPP first is to make sure that cessation of hostility or reduction of hostility. That is the reason why in other matters when we discuss include what is the way forward to ensure the security, stability and prosperity of the region before we can embark on the next step. 400 tanglong merah digantung di Jalan Alor Kuala Lumpur bagi menyambut kedatangan Tahun Baru Cina Tahun Naga. Majlis perasmian lampu hiasan itu disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Majlis yang pertama kali diadakan melibatkan penjaja kecil itu mendapat kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL yang akan bertindak memasang serta menjaga tanglong tersebut sepanjang tahun. Kos untuk memasang lantera kertas itu disumbangkan Persatuan Penjaja Jalan Alor dalam usaha menarik minat pelancong ke kawasan berkenaan. Tanglong sepanjang kira-kira 1 km itu dipasang di lokasi tersebut yang mempunyai banyak kedai makan dan hotel penginapan. Keputusan pelantikan Ketua Jurulatih Skuad Hoki Kebangsaan dijangka dibuat hujung bulan ini. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Datuk Seri Subhan Kamal berkata, peluang dibuka kepada mana-mana individu untuk memohon jawatan yang sebelum ini disandang Arul Selvaraj. Menurutnya, Arul sendiri boleh memohon semula jawatan itu selepas iklan tersebut disiarkan di media sosial badan induk itu semalam. Palestin memang semua dibenarkan, siapa pun tak kisah, luar negara ke dalam negara, dan mereka diberi peluang untuk mohon dan ada syarat-syarat di situ kan. And bulan puasa ni the national team should start training already lah. So I think hopefully by end of the month there will be head coach already decided lah, whether it's the old one or a new one, I really don't know. Let the coaching committee come up with their suggestions. And Jawatan kuasa kejurulatihan MHC akan meneliti permohonan sebelum menyenarai pendek dan mengemukakan kepada lembaga eksekutif untuk membuat keputusan. Tarikh permohonan bagi iklan tersebut akan berakhir pada 16 Februari ini. Terdahulu Arul direhatkan selaku pengendali selepas gagal membimbing Speedy Tigers melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris. Arena bola sepak negara berduka dengan pemergian seorang lagi bekas pemain kebangsaan, Moe Kok Hong yang menghembuskan nafas terakhir pagi tadi. Bekas pemain Pulau Pinang era 90-an itu meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengucapkan takziah kepada keluarga Moe Kok Hong. Mendiang pernah menyarung jersey skuad Harimau Melaya pada kempen Piala Tiger 1998 dengan beraksi pada perlawanan pertama menentang Singapura di Hanoi di bawah kendalian Hatim Suisi. Selain itu, Kok Hong turut beraksi perlawanan persahabatan antara pilihan Malaysia bertemu Arsenal di Stadium Nasional Bukit Jalil pada tahun 1999.
Mendiang pasti diingati ketika menjaringkan gol penyamaan Pulau Pinang membantu pasukan meraih kejuaraan Liga Perdana 1 tahun 1998. Semalam, negara kehilangan seorang lagi legenda bola sepak Khalid Ali yang meninggal dunia pada usia 66 tahun. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB terus menyantuni bekas atlet negara. Sempena sambutan Tahun Baru Cina, pasangan adik-beradik perempuan Lim Giok Wah dan Lim Yok Chi alias Lim Yok Ti yang merupakan bekas perenang dan penembak menerima kunjungan YAKIB. Presidennya Datuk Nurul Arifin Abdul Majid berkata pihaknya sentiasa terbuka untuk mana-mana pihak swasta yang ingin bersama dalam meneruskan program itu. Kita harapkanlah ini tidak akan berhenti di sini. Kita ada Tahun Baru Cina, kita ada Raya, kita ada Deepavali, Christmas dan sebagainya. Kita harap pihak FNN dan juga pihak Majlis Sukan Negara memberi kerjasama begini dan ini juga akan mengiktiraf bekas-bekas atlet yang YAKIB, MSN, KBS dan swasta FNN sentiasa mengingati bekas-bekas atlet. Tambahnya, sebanyak 10 bekas atlet berbangsa Cina telah menerima bantuan hasil kerjasama YAKIB dan FNN serta Majlis Sukan Negara. Beliau kata demikian kepada pemberita selepas sesi ramah mesra bersama bekas atlet berkenaan di kediaman mereka di Petaling Jaya. Bermula seawal 10 pagi tadi, YAKIB telah melawat 5 bekas atlet, antaranya Lim Kin Lian dari Sukan Bola Sepak, Lim Yok Chi Sukan Menembak dan bekas atlet berbasikal Eng Ju Pong. Meskipun disingkirkan Jordan pada separuh akhir Piala Asia, Jurgen Klinsmann tiada perancangan melepaskan jawatannya sebagai pengendali Korea Selatan. I'm not planning to do anything. I plan to analyze this tournament, go with the team back to Korea, and then obviously talk with the federation of what was good and what was not so good in that tournament. I think there was a lot of good stuff also that we saw. There's a team that is growing, a team that still has to kind of develop towards the World Cup in the US, Mexico and Canada over the next 2.5 years. Legenda bola sepak Jerman berusia 59 tahun itu dilantik sebagai Ketua Jurulatih Korea Selatan tahun lalu dengan kontrak sehingga Piala Dunia 2026. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.